Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini kita dapat berlangsung dalam satu kuliah, insya-Allah majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati dan merahmati majlis ilmu kita pada pagi ini, insya-Allah. Para penonton yang dikasihi sekalian, insya-Allah pada pagi ini, pada pagi yang dimuliakan, iaitu pada hari Jumaat yang dipanggil sebagai Sayyidul Ayyam, hari segala penghulu hari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati aktiviti ataupun amalan yang kita lakukan pada hari Jumaat ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amalan yang kita lakukan, kerana pada hari Jumaat ini adalah di mana hari yang banyak amalan-amalan sunnah yang dituntut untuk kita lakukan. Amalan-amalan sunnah yang dituntut untuk kita melakukan, di antaranya termasuklah amalan sunnah yang boleh kita lakukan pada hari Jumaat ini adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran, tuan-tuan, Al-Quran ini adalah satu kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melalui perantaraan Jibril alaihissalam. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahawa Al-Quran ini adalah satu perniagaan yang apabila kita lakukan maka ia tidak akan mendapat kerugian. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fatir, "Alladzina yatluna kitaballah wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah." Kemudian Allah Taala kata apa? "Yarjuna tijaratan lan tabur." Mereka yang membaca kitab Allah Subhanahu wa taala, yang pertama. Dan yang kedua, wa aqamus salah, mendirikan salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, Dan yang ketiga, mereka yang menginfakkan harta yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang direzekikan kepada mereka, sama ada secara terang ataupun secara sembunyi. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, mereka ini yang melakukan amalan ini adalah mereka yang yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka yang mengharapkan satu perniagaan yang tidak mendapat kerugian. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang menonton kuliah kita pada pagi ini, kalau ditanyakan kepada kita, adakah perniagaan yang langsung tidak mendapat kerugian ataupun yang tidak ada rugi langsung, dan perniagaan yang sentiasa mendapat keuntungan? Kita akan menjawab, ya, ada. Apakah perniagaan itu? Iaitu yang pertama, kata Allah Ta'ala, mereka yang membaca Al-Quran. Yang kedua, mendirikan salat. Dan yang ketiga adalah mereka yang menginfakkan harta yang Allah SWT rezekikan kepada mereka. Ini adalah perniagaan yang Allah Ta'ala janjikan kepada kita, bahawa perniagaan yang langsung tidak akan mendapat kerugian. Bahkan dalam perniagaan ini, tuan-tuan, kalau kita tengok, kita tak perlu untuk kita keluarkan modal yang banyak untuk sebuah perniagaan. Kalau kita nak mendirikan sebuah perniagaan ni, kita perlukan duit yang banyak, modal yang banyak. Bahkan kita perlu ataupun terpaksa meminjam kepada bank ataupun apa-apa NGO untuk kita memulakan satu perniagaan ataupun meneruskan satu perniagaan. Tetapi perniagaan ini, kita hanya memerlukan sedikit modal, bahkan tak perlu langsung membaca Al-Quran. Kalau kita tak ada Al-Quran, kita boleh baca di masjid. Dan masuk ke masjid, sementara tunggu waktu solat, ataupun antara kita menunggu waktu solat ataupun kita beriktikaf di masjid, kita boleh membaca Al-Quran. Dan yang kedua, menunaikan solat juga tidak perlu untuk kita mengeluarkan sedikit pun wang. Dan yang ketiga,
wa anfaqu mimma razaqnahum, berinfak. Ini memerlukan sedikitlah kita kata modal untuk kita melaburkan. Tetapi pelaburan untuk kita lakukan infak ni tidak memerlukan wang ataupun duit yang banyak seperti mana perniagaan yang besar-besar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, yang dimaksudkan mereka yang membaca kitab Allah Subhanahu wa taala ni allazina la yatluna kitab Allah, iaitu dia kata yastamirruna ala tilawati wa yadama, iaitu mereka yang terus membaca Al-Quran dan menjadikan membaca Al-Quran ini mudawamah, iaitu kebiasaan bagi diri mereka. Jadi apabila kita tahu membaca Al-Quran ini merupakan satu perniagaan yang mendapat keuntungan, ia adalah bertepatan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang membaca satu huruf daripada kitab Allah Subhanahu wa taala, falahu bihi hasanah, maka bagi dia akan mendapat kebaikan. Fal hasanah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bi asyri amsalihha, iaitu satu kebaikan tersebut 10 kali ganda, 10 kali lipat. La aqulu alif lam mim harfan. Nabi kata, aku bukan aku mengatakan bahawa alif lam mim tu satu huruf, tetapi satu huruf itu adalah alif lam mim. Maknanya tuan-tuan, ini adalah satu perniagaan yang mendapat keuntungan. Satu huruf dikali gandakan dengan 10 kali kebaikan, kali lipat ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini antara kita kata kelebihan ataupun keutamaan bagi mereka yang membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala melipat kali gandakan ganjaran pahala bagi mereka yang membaca Al-Quran. Begitu juga dalam hadis yang lain lagi, keutamaan membaca Al-Quran juga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Quran fa inna lahu syafi'an li ashabihi fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, kata Nabi SAW, maka Al-Quran ini akan datang kepada mereka yang membaca Al-Quran sebagai pemberi syafaat. Dia akan memberi pertolongan dan bantuan kepada kita, kepada mereka yang membaca, yang banyak membaca Al-Quran, yang banyak duduk bermuamalah membaca Al-Quran. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lillahi ahlina minan nas, sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala ni ada ahli dia daripada kelompok manusia. Kemudian sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah, siapakah ahli Allah Subhanahu wa taala ni? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hum ahlul Quran wa ahlullahi khassah, mereka itu adalah ahli Quran dan juga mereka itulah ahli Allah yang Allah Subhanahu wa taala istimewakan di sisi mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada kita bahawa mereka yang orang yang membaca Al-Quran ini ada dipanggil sebagai ahlullah ataupun ahli Al-Quran. Ahli Al-Quran, iaitu mereka yang selalu membaca Al-Quran, dan juga mereka adalah para wali Allah Subhanahu wa taala yang dekat dan mendapat kedudukan istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, para penonton sekalian, apabila kita tahu bahawa Al-Quran ini banyak keutamaan-keutamaan yang kita boleh dapat apabila kita membacanya, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa Al-Quran, orang yang membaca Al-Quran ini merupakan ahli Al-Quran ataupun ahlullah. Maka bagi mereka yang sentiasa membaca Al-Quran ini, perlu kita tahu bahawa Al-Quran ini yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ni mempunyai hak, hak yang perlu untuk kita tunaikan sebagai seorang mukmin ataupun sebagai orang yang membaca Al-Quran. Sebagaimana seorang suami yang apabila dia mengangkat kita kata akad nikah dengan walinya, dengan untuk dia menjaga seorang wanita menjadi isterinya, maka sebagai tanda bentuk syukur suami-suami
dia perlulah menunaikan hak kepada ke atas isteri dia dengan memberi nafkah, tempat tinggal, pakaian, baju, makanan, wang ringgit dan sebagainya. Maka dia perlu menjaga hak isteri pun, memberi zahir, nafkah zahir dan juga nafkah batin. Begitu juga seorang suami, seorang isteri perlulah menunaikan hak dia sebagai hak ke atas suami dia dengan dia melayani suami dia dan juga menjaga maruah dia. Ini kita kata apabila seseorang itu menunaikan hak dia dan juga tidak mengurangkan haknya, maka dia telah melakukan suatu kesempurnaan. Begitu juga apabila kita membaca Al-Quran. Ramai di kalangan kita sekarang ni orang yang kita kata mampu baca Quran. Yes, betul. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima bacaan Al-Quran kita. Ramai di kalangan kita ni ramai yang baca Quran, yang boleh baca Quran. Dan kalau tak boleh banyak pun, paling kurang dia boleh baca Yasin saja. Tapi alhamdulillah tak apa, yang penting dia membaca Al-Quran. Kalau tak boleh baca Yasin pun, mungkin dia mampu hanya membaca surah-surah lazim. Ada orang yang Allah SWT kurniakan dia ni sedikit kekurangan. Daripada kecil sampailah sehingga dia besar, dia tak mampu nak baca Quran. Disebabkan kekurangan dia, lidahnya pendek, sengau dan sebagainya. Saya pernah berjumpa dengan seorang wanita yang dah tua. Tapi walaupun dia dah tua, umur dah lanjut dengan 5 hingga 60 tahun, tapi alhamdulillah dia masih lagi mempunyai kesungguhan untuk membaca Al-Quran. Walaupun kita kata ada kekurangan dari segi bacaan tersebut, tapi alhamdulillah dia bersungguh-sungguh untuk mempelajari, kita kata membaca bacaan Al-Quran. Mudah-mudahan Allah SWT memudahkan urusan mereka yang bersungguh-sungguh dalam kita kata untuk mempelajari pembacaan Al-Quran ini. Jadi Al-Quran ini tuan-tuan, dia mempunyai hak-hak yang perlu kita tunaikan supaya kita menjadi orang yang membaca Al-Quran ini adalah orang yang kita kata sempurna dalam bacaan Al-Quran tersebut. Kita juga tuan-tuan, kita kena bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala apabila ada suatu mukjizat yang sehingga sekarang ini Allah Subhanahu Wa Taala masih kekalkan kepada kita untuk kita lihat, iaitu adalah Al-Quran. Iaitu adalah Al-Quran. Apabila kita ingin mengetahui kisah-kisah bagaimana Nabi membelah bulan, kita akan merujuk dalam surah ataupun ayat-ayat yang terdapat dalam surah Al-Qamar. Dia akan menceritakan dan menjelaskan kepada kita kejadian terbelahnya Al-Quran, dan kita boleh untuk membaca dan merenung makna yang ada dalam ayat tersebut. Kalau dahulu kita tidak melihat bagaimana kisah Zulkarnain, sekarang ni walaupun kita tidak melihatnya, tapi kita boleh memahami dan menghayatinya dengan kita membaca surah Al-Kahf. Yang disunatkan untuk kita baca pada setiap hari Jumaat. Kalau kita tak mampu ataupun belum lagi menjejaki syurga Allah Subhanahu Wa Taala, dan insya-Allah mudah-mudahan kita ni termasuk, semua kita termasuk dalam orang yang penghuni syurga, ahli syurga, insya-Allah. Amin. Kalau kita belum lagi melihat syurga, maka kita boleh melihat dari segi pemahaman kita dan menikmati bagaimana syurga itu, iaitu dengan kita membaca Al-Quran. Di antaranya dalam kita baca surah Ar-Rahman dan surah-surah yang lain yang menjelaskan tentang kenikmatan syurga, supaya kita ni ada tarikan, ada semangat untuk kita masuk bersungguh-sungguh dalam kita sampai ke syurga. Kemudian kalau sekiranya kita nak mengetahui bagaimana dahsyatnya neraka ini, kita boleh juga menghayati ataupun bertadabbur Al-Quran. Baru kita tahu bahawa dalam Al-Quran ni tuan-tuan ada segala-galanya yang walaupun dulu kita tak pernah ataupun kita tak nampak sekarang, tapi kita boleh menghayatinya apabila kita membaca Al-Quran. Maka perlulah apabila kita membaca Al-Quran ini ada hak-hak yang perlu kita tunaikan. Jadi hak yang pertama yang perlu kita tunaikan
ke atas Al-Quran adalah kita at-tahsin. Itu memperelokkan, memperindahkan, mempercantikkan. Tahsin ataupun kita panggil tahsinul Quran, memperelok, mencantikkan Al-Quran. Kerana Al-Quran ini adalah merupakan seutama zikir yang paling utama. Paling banyak zikir ni, zikir yang terbaik adalah Al-Quran. So, seorang mukmin ini yang membaca Al-Quran tidak boleh bagi diri dia untuk tergesa-gesa ataupun kita kata cepat dalam membaca Al-Quran. Sebab Allah Ta'ala menyebutkan warattilil Quran tartila. Bacalah Al-Quran ni secara tartil, secara perlahan-lahan dan tidak tergesa-gesa. Sehingga dia bila kita baca dengan kita kata perlahan-lahan, satu persatu, sehingga kan kita boleh memahami ayat-ayat dan juga apa yang Allah Ta'ala nak sampaikan kepada kita. Kata Al-Imam An-Nawawi, berkata para ulama, wat-tartil mustahabbun litadabbur. Dia kata tartil ini dianjurkan supaya ataupun tujuan dia adalah untuk kita bertadabbur. Tartil ni perlu, kenapa? Dan kenapa Allah Ta'ala menyebutkan warattilil Quran, bacalah Al-Quran itu secara tartil. Dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi bahawa tartil itu perlu dan dianjurkan kerana untuk kita mentadabbur Al-Quran, untuk kita faham Al-Quran. Seorang mukmin ataupun seorang muslim disunahkan untuk dia memperbaguskan, memperelokkan bacaan Al-Quran dia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, zayyinul Quran bi aswatikum. Hiaskanlah Al-Quran ini dengan suara-suara kamu. Bukan maknanya kita kena baca Quran itu kita kena tiru qari-qari yang masyhur. Baca Quran aku nak jadi seperti contoh, suara aku nak jadi contoh macam Syekh Abdul Rahman Sudais, ataupun jadi seperti contoh Mahir Muaqili. Bukan maksud dia macam tu. Walaupun memang sebahagian orang ni Allah Ta'ala tak kurnia tak bagi kelebihan seperti orang lain. Orang lain tu ada baca Quran dengan merdu, dengan sedap didengar. Walaupun kita ni tuan-tuan ada sebahagian kita macam saya jugalah kan, yang Allah Ta'ala baca pun, tapi yang penting kita baca dengan kita kata penuh tajwidnya, hukum matnya, makharijul hurufnya cukup sempurna, maka itu pun dah memadai. Itu dengan zayyinul Quran, hiasilah Quran dengan suara-suara kamu. Jadi membaca Al-Quran ini harus sesuai dengan kaedah ilmu tajwid, supaya maksud ayat tidak keliru dan agar bacaan itu menjadi indah untuk apabila kita dengar. Yang pertama, kita kata asas ilmu tajwid itu adalah dengan kita membezakan makharijul huruf, beza tempat keluar huruf tu. Waladdallin, dad, bukan kita baca waladdallin kan, dad bid dad, tukar. Bila kita setengah orang baca waladdallin biddal, kita baca waladdallin kan. Setengah orang lagi baca Ar-Rahim, dia tak kita kata huruf tu dengan betul. Ar-Rahim, Ar-Rahim, ghairin maghdubi alaihim kita kata makharij huruf tu tak sempurna, ataupun dia tak menyebutkan huruf ataupun huruf tu dengan sempurna, maka dia terkeluar huruf yang lain. Itu kita kata pokok ataupun asas ilmu tajwid, kita membezakan tempat keluar huruf sebutan tu. Ta, nak baca ta tapi baca ta kan, tukar. Qaf, sepatutnya qaf tapi dibaca kaf. Sebutan dia dekat-dekat sama, maknanya kita kena mampu bezakan sebutan-sebutan ni supaya kita tidak, kita kata apabila tersalah sebutan maka dia akan tersalah makna Al-Quran tersebut. Za, za, tha, sa. Kemudian yang kedua,
antara asas atau pokok ilmu tajwid juga adalah kita mampu bacaan secara dengung. Nun mati bertemu dengan huruf ya, waw, min, nun. Adanya baca tu mesti ada dengung. Ada bacaan yang tidak berdengung. Kita mesti tahu jelas di mana bacaan yang berdengung dan di mana bacaan yang tidak berdengung. Min qabl, kan? Yang baca min qabl pun tak boleh. Kemudian yang ketiga, asas ilmu tajwid juga adalah kita memanjangkan bacaan yang perlu dipanjangkan. Maknanya ada tanda-tanda mat, maka kita perlu panjangkan. Kalau tidak ada tanda-tanda mat, maka kita jangan panjangkan. Setengah orang saya dapati, tuan-tuan dan para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, mereka hilang ketiga-tiga ni disebabkan kerana mereka ni nak ikut bacaan Al-Quran itu secara berlagu, maka mereka terlepas salah satu daripada asas ilmu tajwid ni. Nak berlagu terlampau, kita kata melampau lagu, sehingga kan bacaan yang sepatutnya panjang dipendekkan, sepatutnya didengungkan dihilangkan dengungannya. Sepatutnya huruf ni macam ni disebut macam ni. Kerana apa? Kerana lagu. Maka tinggalkan yang lagu tersebut, penuhi dulu ilmu tajwid, bacaan Al-Quran ni, kemudian barulah kita beralih kepada lagu. Okey, itu yang pertama, hak yang pertama iaitu adalah tahsin, memperelokkan bacaan. Kemudian hak yang kedua iaitu adalah tahfiz. Adalah tahfiz, iaitu makna dia menghafal Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci yang paling mudah untuk dihafal oleh manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, fa innama yassarnahu bilisanika la'allahum yatadhakkarun. Sesungguhnya kami mudahkan Al-Quran ini dengan bahasa kamu, dengan lisan kamu, supaya kamu boleh mendapat pelajaran. Maka Allah Ta'ala menyebutkan yassarnahu bilisanika, kami mudahkan ia, itu Al-Quran itu, dengan sesuai dengan lidah kamu. Maksudnya Al-Quran ni tuan-tuan, boleh dah untuk kita baca, boleh dah untuk kita hafal, boleh, sebab dia mudah. Kadang-kadang ada orang yang dia tak mampu nak sebut ra, dia akan sebut ra. Saya dengar satu kisah tu, dia kata ada seorang syekh tu, dia tak mampu sebut ra. Dia paksa kawan tu daripada ra, dia alhamdulillah menjadi ra secara, sebutan ra secara sempurna. Maksudnya Al-Quran itu boleh. Maknanya kita perlukan kebiasaan. Kemudian Allah Ta'ala juga berfirman, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal min muddakir. Sesungguhnya kami telah mudahkan Al-Quran untuk diambil pelajaran. Yassarna Al-Quran, kami mudahkan Al-Quran. Untuk apa? Lidzikr, untuk kita ambil pelajaran. Fahal min muddakir, maka adakah orang yang bersedia untuk mengambil pelajaran ataupun pengajaran daripada Al-Quran. Maka kita perlulah menghafal Al-Quran. Sebab itu hak yang perlu kita penuhi atas Al-Quran. Kata Nabi SAW, yuqalu li sahibil Quran iqra wartaqi warattil. Nabi kata, dikatakan kepada sahibul Quran, bacalah dan naiklah, bertartillah, kama turattil fid dunya, seperti mana kamu bertartil di dunia. Fa inna manzilaka inda akhir ayah taqra'uha, kerana kedudukan kamu nanti akan berakhir di mana? Di mana akhir tempat ayat kamu berhenti baca. Iaitu apabila makin banyak kita menghafal Quran, makin tinggilah kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, makin dekatlah diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin banyak Al-Quran yang kita baca, semakin tinggi. Daripada satu juzuk, 2 juzuk, 3 juzuk, sehingga akhirnya selesai. Jadi tuan-tuan, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, perlulah kita ni mengikhlaskan niat kita ni untuk menghafal Al-Quran kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana aku nak tunjuk kepada orang lain bahawa aku ni hafal Quran, bukan nak tunjuk kata aku ni hebat, bukan nak tunjuk kata aku ni hebat, kemas.
tapi kerana Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tuan-tuan, saya teringat satu kisah. Yang benar kisah yang berlaku adalah kisah benar berkaitan dengan orang yang menghafal Al-Quran. Ada seorang wanita yang disahkan penyakit kanser tahap 4. Tahap 4 ni kita kata kanser yang peringkat stage yang terakhir, yang waktunya hanya menunggu kematian. Wanita ni apabila dia tahu kata disahkan dia mengidap penyakit kanser otak tahap 4, satu saja benda yang dia terfikir dalam diri dia, iaitu adalah apakah persediaan aku untuk aku bawa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Dia hanya mengingatkan apa persediaan yang dia nak bawa nanti. Jadi dia berazam diri dia, antara benda yang dia nak bawa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala ni adalah Al-Quran. Al-Quran. Jadi dia menghafal Al-Quran tiap-tiap hari. Sehingga kan disebutkan dalam kisah itu bahawa dia tidurnya tu dikurangkan. Kalau dia mengantuk, dia akan kata, nanti aku akan tidur lebih panjang dan lebih lama daripada ini. Jadi dia bangun, dia basuh muka, dia berwuduk, dia baca Quran, dia hafal. Bersungguh-sungguh hafal. Sehingga akhirnya dia selesai hafalan Quran. Apabila dia bertemu dengan doktor untuk kita kata rawatan lanjutan, doktor terkejut bahawa penyakit dia ni, kanser ni hampir sembuh, hilang. Masya Allah, subhanallah. Ini antara kita kata mukjizat Al-Quran apabila seseorang itu bergiat bersungguh-sungguh menghafal Al-Quran. Begitu juga perkata para ulama, antara kelebihan keutamaan membaca Al-Quran juga adalah boleh dijauhkan daripada sikap ataupun penyakit nyanyuk. Sebab itu Nabi SAW minta perlindungan, dijauhkan dengan oleh Allah Subhanahu taala daripada penyakit nyanyuk, min arzalil umur. Allahumma inni a'udzubika minal bukhl wa a'udzubika minal jubn wa a'udzubika min arzalil umur. Doa yang Nabi selalu baca apabila selesai tahiyat akhir, Nabi baca, ya Allah, aku minta perlindungan daripada sifat bakhil, pengecut, dan juga penyakit nyanyuk. Ataupun dalam hadis yang lain lagi, Nabi SAW menyebutkan haraman mufnidan, kita kata haraman mufnidan iaitu penyakit nyanyuk yang akan menghambat kita daripada beramal. Jadi bacalah Quran dan hafallah Quran. Mudah-mudahan dengan menghafal Al-Quran ini Allah Ta'ala memudahkan urusan kita, insya-Allah. Kemudian hak yang ketiga yang perlu seseorang itu tunaikan apabila dia membaca Al-Quran, itu adalah tafsir. Tafsir Al-Quran, bacaan tafsir Al-Quran, iaitu dia memahami tepat perkataan dan makna dalam Al-Quran. Al-Quran ini tuan-tuan diturunkan untuk kita faham makna dia, bukan Al-Quran ini dijadikan sebagai tangkal semata-mata. Setengah orang bila kita pergi tempat tu, dia jadi Al-Quran ini sebagai tangkal ataupun kita kata sebagai peraih keuntungan. Dia gantung Al-Quran ni di kedai-kedai dia. Dan kalau zaman dulu saya ingat lagi, ada orang jadikan Al-Quran ni sebagai tangkai, dia gantungkan ayat tertentu di atas pintu, bingkai pintu. Dia letakkan Al-Quran itu supaya kejahatan ataupun syaitan ataupun iblis tak mampu untuk masuk ke dalam rumah tersebut dengan adanya potongan ayat Quran yang digantungkan di atas bingkai pintu. Begitu juga di kedai-kedai, kita lihat bahawa Al-Quran itu diletakkan, diletakkan di belakang kaunter, apa kita kata tempat cashier ni, bayaran, kaunter bayaran, letakkan di situ supaya adanya ayat Quran tersebut kaya orang tu, mendapat keuntungan. Sedangkan bila kita tanya apa makna yang ayat yang digantungkan tersebut, dia tak mampu nak memberikan terjemahan ataupun tafsiran yang sepatnya. Jadi Al-Quran ni tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita untuk apa? Liyadabbaru. Kan kata Allah Taala, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati waliyatadhakkara ulul albab. Kata Allah Subhanahu wa taala, kitab iaitu yang kami turunkan ini kepada kamu, mubarak,
penuh dengan keberkatan, mempunyai berkat, ada berkat, barakah. Untuk apa? Liyadabbaru, untuk mereka ni tadabbur ayat-ayatnya, waliyatadzakkara ulul albab, dan juga supaya mereka ini mengambil pelajaran daripada Al-Quran ini. Itulah bagi mereka orang-orang yang mempunyai ulul albab, mempunyai akal fikiran. Jadi tujuan antara diturunkan Al-Quran, tuan-tuan, bukan hanya kita sekadar membaca, khatam, selesai, kemudian tunggu esok pula baca, khatam, selesai. Dan Alhamdulillah, kita tengok manusia ni, tuan-tuan, berlumba-lumba kan, sehingga ada kempen baca Quran, Quran awal dan sebagainya. Tapi kita kurang ditekankan untuk kita memahami tafsiran ataupun ayat Al-Quran ni, tuan-tuan. Bayangkan bagaimana bila kita sampai surat kepada kita, dan kita seorang pekerja dan kita ada bos, majikan yang tinggi, yang atas, yang hantar surat kepada kita, surat arahan. Kita dapat surat tu, kita buka, kita pun tak faham dia nak suruh apa, kan? Kita nak buat perintah orang atasan, kita mesti kena faham surat ni apa yang dia nak perintahkan, apa yang dia nak minta kita buat, baru kita boleh lakukan. Macam tu juga Al-Quran, tuan-tuan. Allah Ta'ala turunkan Al-Quran ni supaya dia menjadi petunjuk, pembimbing kehidupan kita. Jadi untuk dia jadi petunjuk bagi kita, kita mesti kena faham Al-Quran tu. Sebagaimana orang yang berjalan, yang pergi perjalanan yang dia tak tahu ke mana dia akan pergi, dan dia tak tahu jalan mana yang dia nak lalui, tapi dia tahu tujuan dia. Yang penting dia kata, aku sampai di Kuala Lumpur, jalan mana aku tak kisah. Jadi bila dia nak pergi ke Kuala Lumpur ni, tuan-tuan, dia perlukan satu petunjuk. Satu petunjuk. Dia tak kisahlah jalan mana pun, tak kisah, tapi dia perlukan petunjuk, supaya dengan petunjuk ni membantu dia sampai ke tujuan destinasi dia, iaitu Kuala Lumpur. Jadi antara petunjuk yang dia perlu ikuti antaranya adalah, kita kata contoh, signboard. Signboard jalan tu. Kalau dia tak faham tulisan di atas signboard tu, maka kemungkinan dia tak akan sampai kepada destinasi dia. Dan ditulis Kuala Lumpur, mungkin dia tengok, ni tulisan ni, padahal dia tulis Kuala Langat, KL juga, dia kata ni KL, padahal Kuala Langat, tapi dia nak pergi Kuala Lumpur. Dia ikut sembok tu, akhirnya dia kata, aku dah sampai dah KL, tapi rupanya Kuala Langat. Sebab apa? Sebab dia tak faham, dan dia tak memahami. Begitu juga orang yang melihat, kita kata, ikut perjalanan, ikut Waze. Dia guna apa, kita kata, bahasa Inggeris. Dia suruh belok, dia sebut dalam bahasa Inggeris belok, dan dia tak faham, dia ikutlah. Maka boleh jadi dia tak sampai ke destinasi ataupun tujuan yang dia nak sampaikan tu. Begitu juga Al-Quran, Allah Ta'ala turunkan Al-Quran ni ada tujuan dia, supaya kita ni tadabbur. Kata Al-Imam At-Tabari ketika mentafsirkan ayat yang saya bacakan sebentar tadi itu, liyatadabbaru hujajallahi allati fihi wa ma syuri'a fihi min syara'ihi fayat'adhu wa ya'malu bih. Iaitu kata Al-Imam At-Tabari, agar mereka mentadabbur hujah-hujah Allah yang ada di dalamnya, yang ada di dalam Al-Quran, serta mentadabbur ayat-ayat ataupun perkara-perkara yang ada di dalam Al-Quran yang disyariatkan dari syariat-syariatnya, supaya mereka mengambil pelajaran, pelajaran, dan juga supaya mereka ni mengamalkan ayat, mengamalkan apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Jadi kalau kita tak faham, tuan-tuan, bagaimana kita nak mengikut syariat Allah Subhanahu Wa Taala yang pertama, dan bagaimana kita nak mengambil pengajaran yang ada dalam Al-Quran, dan bagaimana kita nak amalkannya. Jadi sebab itu, tuan-tuan, perempuan, para penonton sekalian, sangat-sangat penting supaya kita ni bila baca Al-Quran, kita faham Al-Quran, kita faham ayat-ayat, dan kita faham makna-makna Al-Quran. Maka tadabbur Al-Quran, dia merangkumi perkara-perkara berikut.
Apa makna tadabbur ni? Kita kata yang pertama, kita mengetahui makna kosa kata, perkataan, maksud dia. Perkataan yang diturunkan tu kita faham apa makna dia, apa tujuan dia, di sebalik perkataan tersebut. Dan yang kedua, merenungkan apa yang ditujukan oleh satu ataupun beberapa ayat yang difahami dari konteks maupun susunan kalimat tu. Kita renung, kita faham apa tujuan ayat ni, untuk siapa. Ya ayyuhan nas, ya ayyuhallazina amanu, untuk siapa kita baca. Dan yang ketiga, kita kena guna akal kita, peranan akal ni, iaitu dalam mengambil pelajaran, pengajaran daripada hujah-hujahnya. Fikir tuan-tuan. Dalam bahasa mudah, fikirkan. Kemudian yang keempat, tadabbur adalah dengan kita tunduk terhadap perintah-perintahnya, dan yakin dengan berita-berita yang terkandung di dalam Al-Quran. Sebab tu tuan-tuan, kita perlukan ilmu untuk kita tadabbur, memahami Al-Quran ni. Jadi macam mana kita nak dapat ilmu tersebut? Kena belajar, kena mengaji. Hadirlah kuliah-kuliah ilmu. Buka YouTube, dengarlah majlis kuliah-kuliah ilmu yang disampaikan oleh ustaz-ustaz ataupun alim ulama yang dipercayai, diiktiraf keilmuan dia. Mengaji, pelajarilah ilmu. Jadi dalam mempelajari ilmu tafsir, tuan-tuan, kita kata memahami Al-Quran, dia ada beberapa ilmu yang perlu kita tahu. Antaranya adalah ulum Quran. Antaranya adalah ulum Al-Quran. Ulum Al-Quran ni berkaitan daripada iaitu ilmu tentang Al-Quran, termasuklah asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat-ayat tertentu. Kemudian yang kedua, kita mengetahui nasikh dan mansukh, ayat mana yang dihapuskan dalilnya dan didatangkan gantiannya, kita mengetahui. Kemudian kita tahu ayat tersebut daripada mana, ayat Makkiyah ataupun Madaniyah, diturunkan di mana, sama ada di Mekah ataupun ayat itu adalah ayat Madaniyah. Dan kita mengetahui ayat-ayat muhkamat dan juga ayat-ayat mutasyabihat. Ini semua merangkumi ilmu ulumul Quran. Ilmu ini akan membantu kita untuk memahami Al-Quran secara lebih dalam. Kalau mungkin kita tak mampu, kata ini berat sangat ni bagi aku, maka kita perlulah bertalaqi ataupun berjumpa, menuntut secara depan-depan dengan guru. Itu yang lebih selamat. Kalau dia masih lagi dalam, kita kata, fatrah permulaan untuk mengaji ilmu Al-Quran ni, maka dia perlu mencari guru. Dan jangan dia hanya membaca sendiri-sendiri, beli buku baca, jangan. Lebih selamat daripada untuk dia ni, iaitu supaya dia mencari guru yang diiktiraf keilmuan dia dalam bidang tafsir Al-Quran ni. Dan kemudian tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, yang keempat, dan hak yang keempat yang mesti ditunaikan oleh kita ni apabila kita banyak membaca Al-Quran, iaitu adalah tatbiq. Tatbiq, iaitu mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita. Apabila kita telah tahsin, kita dah hafal, tahfiz, bila kita dah tahfiz, kemudian kita dah tadabbur Al-Quran, maka kita perlulah tatbiq, kita mengamalkan dia. Tafsir, tahsin, tahfiz, tafsir, dan yang terakhir sekali perlulah kita tatbiq, amalkan dia. Ilmu tuan-tuan tanpa amal ni tak berguna. Ilmu tanpa amalan tak berguna, sia-sia sama sekali. Seperti mana kita tanam pokok tapi tak berbuah, maka pokok tu sama sekali tak berguna pada kita. Tanam pokok durian tapi tak tumbuh pokok pun, berguna dah pokok tu tuan-tuan. Mungkin pokok tu, batang tu berguna, tapi tujuan dia kita nak buah tu, buah durian tu kita nak, tapi tak ada buah. Tanam pokok rambutan tapi tak tumbuh, tak keluar buah rambutan tu, maka apa gunanya pokok tanpa adanya buah. Dengan mengamalkan kandungan Al-Quran, maka kehidupan manusia akan menjadi baik dan bahagia di dunia, serta di akhirat akan mendapat pahala. Kata Allah SWT, man amila amalan
man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beramal soleh daripada lelaki, amal soleh ni Allah Ta'ala sebut lelaki dan wanita, bukan lelaki saja, lelaki dan wanita, wa huwa mu'min, dan mereka ni mesti beriman. Kerana Allah Ta'ala kata falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah Ta'ala kami akan berikan kepada dia ni kehidupan yang baik. Di beramal tatbiq, beramal soleh, mengikut Al-Quran, beriman dengan Al-Quran, mengikut Al-Quran, maka Allah Ta'ala akan memberikan kepada dia kehidupan yang baik di dunia pun juga di akhirat. Dan juga kata Nabi SAW, utina al-Quran fa'amilna ila ghurubis syams fa'u'tina qirataini qiratain. Nabi SAW bersabda, kami ini diberikan Al-Quran, utina al-Quran fa'amilna, maka kami beramal, kami mengamalkannya hingga terbenam matahari. Maknanya sehari penuh Nabi beramal. Fa'u'tina qiratain qiratain, lalu masing-masing daripada kami ini diberikan pahala 2 qirat. Qiratain qiratain, dua qirat. Maknanya mengamalkan Al-Quran ini, maka Allah Ta'ala akan menggantikan dia ganjaran yang baik. Seperti mana yang kita bacakan awal tadi, yang saya bacakan pada awal tadi, keutamaan membaca Al-Quran, iaitu satu, Al-Quran ini adalah satu perniagaan yang Allah Ta'ala janjikan kepada kita keuntungan, dan kita tak akan mendapat satu pun kerugian. Masya Allah, Masya Allah, Subhanallah. Ini satu perniagaan yang baik apabila kita membaca Al-Quran dan apabila kita mengamalkan Al-Quran. Mengamalkan Al-Quran hendaklah langsung setelah selesai mempelajari Al-Quran. Baca, apabila kita dah baca, memperelokkan, kita dah faham makna tu, terus kita mengamalkannya. Jangan tunggu, tak apalah, esok ada dulu. Tak apalah, nanti dululah. Bila aku dah selesai satu Al-Quran, baru aku nak amalkan. Jangan. Dah faham satu ayat, terus amalkannya. Kerana itulah demikian yang dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW. Mereka ni tidak menunggu sehingga khatam Al-Quran, satu Al-Quran, baru mereka nak mengamalkannya. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, kana ar-rajulu minna idza ta'allama 10 ayat lam yujawizhunna hatta ya'rifa ma'anihinna wal 'amalu bihinna. Adalah kami ni, daripada kami ni, jika mempelajari Al-Quran 10 ayat, maka dia tidak akan meninggalkannya sampai dia mengetahui maknanya. Anda belajar dah 10 ayat, sahabat Nabi kata, Ibnu Mas'ud kata, bila dah belajar 10 ayat ni, belajar dan tidak akan beralih kepada ayat yang berikutnya sehinggalah mereka ini mengetahui makna ayat tersebut dan mengamalkannya. Maknanya bila lagi nak baca ayat yang berikutnya? Apabila setelah selesai faham dan juga amal, barulah langkah kepada ayat yang seterusnya. Masya Allah. Kita hanya sibuk dengan khatam Al-Quran, tapi kita tak sibuk untuk faham dan mengamalkan tatbiq Al-Quran. Sebaiknya pengamalan Al-Quran ini dilakukan secara bersama-sama, kerana dengan sedemikian pengamalan Al-Quran akan terasa lebih mudah dan lebih ringan. Kata Abdurrahman As-Sulaimi, sahabat Nabi telah menceritakan kepada kami telah menceritakan kepada kami para sahabat yang membaca Al-Quran kepada kami, seperti Uthman bin Affan, Abdullah bin Mas'ud, dan selain kepada keduanya, bahawa sesungguhnya mereka jika belajar 10 ayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat ni bila belajar 10 ayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak akan pindah ke ayat yang berikutnya sehinggalah mereka mempelajari ilmu dan mengamalkan ayat berikut. Mereka akan mengatakan, kami mempelajari Al-Quran untuk ilmu sekaligus juga dengan pengamalan. Bukan, maknanya bukan sekadar baca. Baca pun mendapat pahala bagus, alhamdulillah, ramai yang nak baca. Tapi ramai orang yang kurang, kita kata, untuk memahami dan juga mengamalkannya. Dan insya-Allah tuan-tuan, mudah-mudahan apabila kita cukup keempat-empat hak yang kita tunaikan ke atas Al-Quran ini,
maka kita termasuklah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ahlul Quran, iaitu ahlullah. Inna lillahi ahlina minan nas. Bagi Allah Ta'ala ni dia ada ahli-ahli dia daripada golongan manusia. Iaitu siapa dia? Hum ahlul Quran wa ahlullahi wa khassah. Itu adalah ahlul Quran dan juga ahli Allah Subhanahu Wa Ta'ala secara istimewa, khasnya. Mereka ni ahli istimewa sebab mereka baca, mereka faham dan mereka juga mengamalkannya. Dan jangan lupa juga untuk kita menyebar, luaskan, ajar juga kepada orang lain. Man ta'allama al-Quran khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik daripada golongan kamu adalah mereka yang belajar dan juga mereka yang mengajarkannya. Mudah-mudahan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan kita ni sebagai ahli Al-Quran, orang yang dekat dengan Al-Quran dan faham Al-Quran dan mengamalkan segala isi kandungan yang berada di dalam dalam Al-Quran. Kerana inilah tujuan Allah Ta'ala turunkan Al-Quran kepada kita, insya-Allah. Jadi setakat ini dulu perkongsian saya kepada kita semua. Semoga ada kebaikan yang boleh kita sebarkan. Gunakanlah hari Jumaat hari ini untuk kita memperbanyakkan Al-Quran. Mula hari ini tuan-tuan, banyakkan baca Al-Quran. Ambil satu ayat, kita baca, kita faham, kita amalkannya. Kemudian barulah beralih kepada ayat yang lain. Mungkin kita payah nak hafal banyak ayat. Hafal satu ayat, faham satu ayat, maka insya-Allah amalkan ayat tersebut. Barulah kita beralih kepada ayat yang lain. Jadi setakat ini dulu untuk pada pagi ini. Aqulu qouli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.